حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدام والصلاة القائمة على سيدنا محمد وسيلة وأبع سبحانه إنك لا تخلو الميعاد يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Pada kesempatan yang mulia lagi barakat ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Sedang Jumaat ya rahimakumullah, hidup manusia di dunia ini tidak terlepas daripada berlumba-lumba mencari kekayaan, sama ada berupa mata duit atau harta benda. Dengan harta seseorang boleh hidup selera, boleh hidup selesa, mewah dan senang. Dengannya juga seseorang boleh membuat amalan kebajikan, memberi bantuan kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, dengan harta jugalah seseorang melakukan perkara-perkara yang dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya boleh dikatakan bahawa manusia sangat mencintai harta. Oleh kerana itu mereka berusaha bagi mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai mereka yang mencintai harta dan dunia. Berfirmannya, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Maksudnya, dihiaskan
dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingin nafsu, yaitu wanita, anak pinak, harta benda yang banyak dari jenis emas, perak, kuda peliharaan dan bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternakan serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baik, yaitu syurga. Islam bukan hanya mengakui betapa perlu dan pentingnya harta, bahkan ia mendorongkan umatnya supaya berkerja kuat dan bersungguh-sungguh di samping berusaha dengan semangat yang tambah dan sabar dikala menepuh sebarang kehalangan dan rintangannya. Sayyidina Umar pernah berkata, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Artinya, kerjakanlah untuk urusan di duniamu seolah-olah kamu akan hidupnya selama-lamanya, dan berkerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Sedang Jumaat yang mulia, akan tetapi terdapat manusia yang terpada dengan hartanya, sehingga ada yang mengangkat harta sebagai raja yang boleh menolong menyelesaikan semua masalah. Oleh kerana itu, mereka sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mendapatkan harta mereka, tidak mempeduli lagi halal atau haram, bersih ataupun kotor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, kelak tiba suatu masa di mana orang tidak memerhatikan usahanya, apakah termasuk daripada yang halal ataupun daripada yang haram. Agama Islam mewajibkan umatnya yang berharta agar membayar zakat dan membantu mereka yang kurang bernasib, membantu sanak saudara, dan memperjuangkan hal-hal yang bersangkutan dengan agama Islam. Juga melarang penganutnya daripada bersikap memboros dalam membelanjakan harta, lebih-lebih lagi sekiranya digunakan pada jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sedang Jumaat yang mulia, terdapat seorang hartawan zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu bernama Qarun. Qarun usahanya serba berhasil, berdagangannya sangat laris dengan mendapat keuntungan berlimpah ganda. Perniagaan dan ternakan berkembang biak dengan cepat. Gudang persimpangan harta kepunyaannya sangat banyak, sehingga anak koci gudangnya dimuatkan dengan beberapa ekor unta. Iblis yang bertapak di hatinya selalu menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu masa, Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada Qarun supaya mengeluarkan zakat dan membantu orang-orang miskin. Diterangkan kepadanya bahawa harta kekayaan bukanlah hasil usahanya semata-mata,
tetapi pemberian daripada Allah yang Maha Berkuasa. Sebaliknya Qarun tidak mempedulikan, malahan ia bersikap sombong dan bermegah-megah kerana pada fikirannya bahawa harta kekayaan yang dimilikinya itu adalah hasil kepandaiannya dan usahanya sendiri, bukan anugerah dan bukan pula hidayah. Disebabkan kerana kesombongan itu menyebabkan Tuhan menurunkan bencana. Allah menurunkan seksa dikala Qarun bersama isterinya dan anak-anaknya sedang berpesta dengan pakaian kebesaran sebagai seorang jutawan. Di masa itulah bumi terbelah dengan kuasa Allah. Seterusnya Qarun bersama isterinya dan anak-anaknya ditenggelam oleh bumi. Begitulah akibat orang kaya yang tidak mematuhi perintah Allah. Sedang Jumaat yang mulia, oleh itu wahai orang yang berharta, insaf dan sedarlah bahawa kamu akan disoal berkaitan dengan tanggungjawab kamu di dunia ini. Sekiranya kamu mempunyai harta yang banyak, maka dermakanlah dan bantulah mereka yang memerlukan pertolongan. Dikala membelanjakan harta, hendaklah membelanjakan ke arah jalan yang benar. Jangan terlampau kedekut dan jangan pula terlampau boros. Lakukanlah sesuatu perkara yang mendatangkan faedah kepada masyarakat dan agama, agar kamu selamat di dunia dan di akhirat. Islam agama penyelamat dan mengajar manusia supaya sentiasa ingat di masa beroleh kesenangan, kemewahan dan kekayaan. Pada masa itu hendaklah bersyukur, bersifat pemurah dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping melipat gandakan ibadat terhadapnya. Begitu jugalah dikala miskin, hendaklah bersabar, bertawakal dan tabah hati di samping berusaha dengan gigih dan tekun. Semoga Tuhan akan memberikan rezeki yang halal baginya. Berbahagialah orang yang berharta yang bersyukur. Dan bertenanglah orang yang miskin yang sentiasa taat kepada perintah peraturan agamanya. Sebaliknya, celakalah orang kaya yang kufur, yang menderitalah orang miskin yang melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انزل رحمك والسكينة والعافية على المؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلنا وسائر بلاد المسلمين رخية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير ولا تزغ قلوبنا إذ هديتنا هب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل والمشركين دمر أعداء اللهم إن في نهور ونعوذ من شرورهم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا ودود يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه عليه يذكركم واسألوا من به ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قام الصلاة وقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا